dengan niat yang perbanyakkan niat berbanding dengan orang Islam yang tidak bijaksana. Kita jangan niat datang ni nak minta ilmu saja. Kita niat nak tanya khabar kawan-kawan, kita dapat pahala yang lain yang mungkin orang tak ada. Kita niat ni sebagai membawa diri kita sebagai hamba. Mengaku kita ni bodoh, kita tak tahu apa-apa. Saya pun sama juga bodoh. Tak ada ilmu yang kita dapat kecuali Allah beri kita ilmu. Niatkan itu. Niatkan kita laksanakan kewajipan sebagai seorang Islam. Apa dia? Minta ilmu. Sebab apa? Minta ilmu ni fardu ain. Bapak macam ni nama dia fardu ain. Niatkan juga kita korbankan waktu rehat kita ni. Mungkin waktu ni kita boleh tidur, kita boleh buat benda lain, tapi tidak. Kita mesti duduk pada belajar ilmu. Lebih lagi kita belajar, lebih lagi belajar tauhid. Kita niatkan. Niatkan berbanyak-banyak niat. Niatkan berbanyak-banyak niat yang baik. Maka ulama kata, orang yang membanyakkan niat yang baik, dia akan dapat lebih pahala daripada orang yang tidak membanyakkan niat yang baik. Tidur, niatkan untuk rehat. Minta dengan Allah. Semoga apa? Semoga dengan tidur ini Allah akan bagi rehat pada kita, dan kita bersambung untuk ibadah bila kita jaga. Dia dapat pahala lah. Itu dikatakan tidur kerana Allah. Dan juga benda lain. Sebab tu pentingnya peranan niat ni, dia adalah gergasi dalam diri kita, gergasi untuk menggerakkan kita lebih kuat pertahan. Itu penting niat. Klik je link niat aku nak belajar agama. Klik je link niat. Aku dah dapat redha Allah. Klik je link niat. Aku dapat rahmat Allah. Klik je link niat. Aku nak tanya abang kawan. Klik je link niat. Aku dah dapat ilmu supaya ibadah dan akidah aku betul. Klik je link niat. Aku menjalankan tanggungjawab aku sebagai orang Islam. Klik je link niat. Aku tak nak jahil. Klik je link niat. Jahil itu bahaya. Klik je link niat. Ilmu itu cahaya yang beri panduan hidup aku sampai aku mati. Klik link je niat. Klik link je niat. Niat. Banyak niat. Banyaklah pahala. Berbanding orang klik link tak niat apa-apa. Dia tak ada apa nak buat pagi ni, dia klik ke link. Selalu dia nampak juga link. Tapi dia sibuk nak sarapan, dia sibuk ini. Bukan sibuk pun boleh adjust sebenarnya. Tapi biasalah. Kadang kita tidak ada ni, kalau kita memberi alasan. Itu tak boleh gitu. Okey. Sambung. Yo, belum rakam oh. Ya, belum rakam Ustaz. Tengok nama je tahu. Ada benda. Macam buat sebut subhanallah, imam dia buat ada benda tak buat. Belum rakam punya. Okey, kita berhenti pelaku iman ni. Jangan jadi daun pisang kering. Betul, kalau dalam kitab. Slide tak habis, Ustaz? Slide tak habis. Perbezaan antara iman dan Islam. Betul? Betul, Ustaz. Dekat mana? Dekat nombor 2 sebelah kanan, Islam sebelah kanan, nombor 2, amalan Islam menambah iman. Okey. Tengok slide dulu. Abang Abdul Rahman tutup video. Nanti dia ganggu siaran kadang-kadang. Sekarang dia okey kan, dia ganggu siaran. Okey, ni. Tengok ni. Dia tunjuk map ni. 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 Tengok ni. Betul, Ustaz. Amalan Islam dia menambah iman. Amalan Islam ni apa ni? Sembahyang, puasa. Itu yang rukun Islam tu lah. Dia menambah iman. Lagi banyak kita sembahyang sunat, lagi banyak dia iman dia lagi kuat. Lagi banyak kita puasa sunat, puasa wajib memang kena buat lah. Bodoh lah kalau puasa wajib tak buat, puasa sunat dia buat. Ini tak betul. Puasa wajib kena buat. Sebab tu dia kata, orang yang ada banyak ganti puasa ni, cepat-cepat puasa qadha. Sebab dia wajib atas diri dia. Wajib ni apa? Wajib ni mesti buat. Kalau buat dapat pahala. Kalau tinggal, diseksa akan dia. Ni dalam terjemahan yang ringkas dalam kitab pun sebut begitu.
Kalau buat, dia dapat pahala. Kalau tinggal, diseksa akan dia. Berdosa. Diseksa akan dia. Jangan lambat-lambat qadha. Qadha puasa tau. Saya tengok kadang bertahun-tahun dah qadha puasa pun baru tahu je. Tahu tak? Dalam kita kata, yang wajib ni kalau dia buat berpahala, dia tinggal, diseksa akan dia. Dulu masa sekolah dulu tak qadha puasa. Satu bulan 7 hari haid. Dia kata satu dah balik. Perempuan ni. Yang satu tak puasa 7 hari dah balik. 1, 2, 3, 4, 5, 35 hari. 35 hari. Sampai sekarang tak qadha. Fidyah tak bayar lagi. Fidyah dah berganda tu, banyak tu. Pun tak bayar juga. Qadha pun tak ganti juga. Kalau gitu tak payah buat Isnin Khamis. Niat qadha je Isnin Khamis. Habiskan 35 hari dulu. Lepas tu iman tak bertambah. Yang wajib pun tak buat. Kalau katanya sunat. Yang wajib pun tak lepas lagi. Kalau mengayak pun tak habis lagi. Yang wajib pun tak lepas lagi. Sedangkan amalan Islam ni, lagi banyak kita buat, dia patutnya dia menambah iman. Dia menambah keyakinan pada Tuhan. Dia menambah yakin pada qada dan qadar. Bila apa-apa berlaku, ingat inilah qada Allah pada aku. Dan Allah dah tahu di Lauh Mahfuz. Allah dah catat, ada kalam catat di Lauh Mahfuz. Jangan present. Siapa present ni? Udif Zahar. Jangan diam-diam ambil. Jangan tergabur sana tergabur sini. Itu yang present. Kalau tak biasa buka, diam-diam. Dengar je. Sama juga dengan benda lain. Ada peluang pergi haji, pergi haji. Tak ada peluang pergi haji, ada duit dengan swasta, 30,000, duit ada, pergi dengan swasta. Sekarang dah payah lah. Saya cerita sebelum COVID dulu. Pergi dengan swasta. Ada JPF, pergi dengan swasta. Kenapa? Ini rukun bagi aku. Bila ada duit, wajib. Sedih juga kadang-kadang tengok orang kawan. DPM 600,000. Berhenti kerja dapat BS punya benefit. Pampasan 200,000. Duit tunai 800,000. Tapi tak nak pergi beli kereta mahal. Beli kereta harga 200,000. Pergi haji, nanti lah tunggu dulu. Kita kata pergi haji. Pergi haji cepat. Pergi haji. Cara duit ni. Badan bersihat. Pergi haji. Nantilah aku tunggu Tabung Haji panggil. Tabung Haji panggil bila? Umur aku 96 tahun. Tengok Sedangkan itu amalan rukun Islam. Pergilah haji dulu. Duit dah ada, betul tak? Sebab apa dah jatuh wajib pergi dia. Kalau swasta ni daftar je. Tahun tu daftar. Lagi sebulan orang nak pergi haji, daftar je. Bagi duit, daftar, mereka uruskan semua. Visa ke, benda ke, mereka uruskan. Kita pun dah tak kerja. Apa lagi nak ambil cuti? Lain masa kita pergi. Kenapa? Amalan Islam ni yang wajib mesti buat. Tak buat berdosa. Dan dijanjikan seksa pada dia. Sekarang ada COVID. Tanggunglah, dah pergi lah. Sebab tu, kena niat sekarang. Ya Allah, kau hantarkan aku ke Mekah Madinah. Hantarkan aku ke Mekah. Agar aku dapat melaksanakan rukun Islam yang kelima. Zakat dah keluar, zakat dah okey. Haji tak okey. Dan bila keadaan kita wajib untuk pergi, bila kita ada duit dan kita tak pergi, tu yang dikatakan diseksa akan dia. Kenapa? Tidak melaksanakan yang wajib. Jadi banyakkan umrah sunat tu, kalau boleh buat tiap tahun, buatlah. Kalau duit, buatlah tiap tahun. Banyakkan puasa sunat. Isnin ada, Khamis ada, macam-macam puasa lah. Hari putih. Kalau WhatsApp tu jalan je. Hari-hari sunat puasa. Bulan ni mana yang sunat, dia dah masukkan dah. Ada orang buat, masukkan.
Sebagai peringatan untuk kita. Buat dah. Kenapa? Dia bertambah iman. Dia buat susah. Bila iman makin kuat, nanti amalan zahir makin banyak. Kita ingat tak? Perkara-perkara yang boleh menghalang seseorang itu dari buat dosa. Ada 7 perkara. Ingat tak? Kita dah belajar dah. Hari Senin. Ingat? Membaca ayat-ayat seksa. Mendengar cerita orang-orang soleh jatuh bangun dalam mujahadah. Mengetahui seksa-seksa tertentu pada dosa-dosa tertentu. Ingat tak? Ayat sekali apa dia kata apa? Memperbanyakkan ibadah-ibadah khusus. Ibadah khusus tu lah yang kita cerita tu. Ada ibadah khusus, ada ibadah umum. Ibadah khusus ni lebih pada amalan diri sendiri. Ibadah umum ni lebih pada khidmat pada masyarakat. Ada orang ibadah khusus yang wajib tak buat. Ini jaga-jaga tau. Saya perhati ramai yang ketipu atas perkara ni. Dia kalau buat sumbangan-sumbangan pergi jalan sampai dalam negara, dia sanggup. Ini bagus, bukan salah. Tapi benda wajib pada diri dia tak buat. Apa? Bukan semayang. Semayang dia semayang. Apa selalu benda wajib pada diri tak buat? Dia boleh spend masa dia pergi bungkus makanan, pergi hantar kat gelandangan. Pergi bungkus makanan, bagi sumbangan bulan Ramadan. Dia buat benda ni. Kadang-kadang dia keluar duit juga dia buat. Tapi amalan fardu ain dia tak buat. Apa selalunya dia tak buat? Kalau ikut pengalaman kita tengok lah. Dan mungkin kita juga pernah kerja gitu. Apa yang tak buat? Duduk Banyak majlis dia buat. ilmu. Belajar. Duduk majlis ilmu. Untuk Duduk ilmu. majlis ilmu tak buat. Kau tak amalan dia sah, tak sah, tidak sah, tak sah, tak tahu. Kadang kita jumpa orang-orang kat luar. Buat ceramah kat luar mana-mana. Saya tanya dia tinggal mana? Saya tinggal dekat sini. Oh, saya dah ngajar kat surau tu. Oh, saya aktif juga kat surau kan. Saya bungkus-bungkus makanan untuk bagi pada asnaf. Tapi kelas tak boleh ikut. Kelas tak boleh ikut, tak sempat lagi. Ni bahaya. Ni bahaya tau. Kenapa bahaya? Kita rasa kita okey je. Kita buat amalan. Rupanya yang kita buat tu bukan wajib. Itu sedekah tu sedekah sunat. Tak wajib. Walaupun elok sedekah lah sebab ada duit. Betul tak? Tapi akidah kita yang kelang-kelang kabut, yang terabur, yang kita tak kisah. Kata saya cakap benda yang paling susah bukan amal. Benda yang paling susah untuk ilmu. Amal, ramai orang amal. Ramai orang beramal. Tapi yang paling bimbang kita tak nak, amal itu tidak diiringi dengan ilmu. Ramai orang sembahyang jemaah. Ramai orang sembahyang jemaah. Tapi tak ramai yang tahu mazbuk muafiq. Ramai orang sembahyang jemaah. Tak ramai yang tahu tinggal 2 rukun dengan sengaja pada sembahyang jemaah batal solat. Ramai orang tak tahu. Dan ramai orang tidak boleh menceritakan apa maksud tu. Ramai orang tak faham mazbuk apa, muafiq apa, dah belajar baru, oh, iya ke? Oh gitu. Baru terkeluar perkataan tu. Jadi, gairah menambah amalan Islam, tapi tidak gairah dalam menuntut ilmu. Ini dikatakan ghurur. Ghurur ni, kalau Imam Ghazali dia ada satu bab dalam kitab Minhajul Abidin. Dia cerita pasal ghurur. Ghurur ni maknanya tertipu dalam beramal. Ada tertipu dalam beramal, ada tertipu dalam macam-macam lah. Dalam berniaga, bila tidak dibetulkan dengan syariat. Antara orang tertipu dalam beramal ni maksud dia apa? Dia tidak ada memiliki ilmu dalam amalan dan dia tanpa sedar, dia telah melakukan perkara yang sia-sia.
Imam Ghazali dia bagi formula lah. Ilmu, amal tanpa ilmu adalah sia-sia. Jadi dia ketipu lah. Jadi dia ketipu. Atau dia beramal tidak ikhlas. Dia ketipu juga. Kenapa ketipu? Allah tak terima amal dia. Tak ada beri ganjaran pahala. Dan tertipu juga dia. Bila dia tidak mengutamakan yang utama. Patut dia kena utamakan yang utama. Dia belajar ilmu-ilmu fardu kifayah. Dia tak belajar ilmu-ilmu fardu ain. Pegang tiga-tiga ni. Tauhid, fiqh, tasawuf. Pegang tiga-tiga ni. Kalau kita fardu ain kita kucak kacir tunggal langgang lagi, kita kena belajar ni. Tauhid, fiqh, tasawuf. Cari masa. Cari alasan untuk hadir. Jangan cari alasan untuk tidak hadir. Pertama sibuk dengan urusan dunia. Kalau kita perlu tengok rakaman tengah malam lah. Dah habis kerja pukul 10 dah settle apa semua. Waktu lain sibuk sangat. Balik kerja dah pukul 9 malam. Kena spend masa juga untuk tengok rakaman. Kalau tidak, penat je beramal. Ini tak reti, ini tak tahu. Jadi amalan Islam ni, dia peranan dia menambah iman. Dan di samping tu, bila iman bertambah, maka amalan zahir ni akan bertambah baik. Tu dia saling memain peranan antara satu sama lain ni. Yang mana yang dua ni? Tu penting kita tahu ni iman dengan Islam ni apa. Lepas tu kalau tak belajar tak belajar, cuba tanyalah diri kita lah masa kita tak belajar. Apa di iman ni, apa Islam? Apa beza? Kita tak boleh jawab walau satu pun. Macam saya kata lah, pergi bengkel, bukan workshop kereta tu. Pergi bengkel motivasi, kalaulah motivator tu, dia kata kita mesti memiliki Islam dan memiliki iman. Okey, dia kata, saya nak tengok kepahaman. Apa di iman, apa di Islam. Dia bagi kertas A4. Bagi kita. Catat, apa Islam, apa iman. Belah sini Islam, belah belakang iman. Okey, tulis apa yang awak faham. Tidak kita hantar kita kosong. Agama kita yang kita kata Islam ni pun, kita tak tahu apa. Betul tak ni? Iman yang patut kita miliki untuk menyebabkan dengan sebab itu Allah selamatkan kita dalam kubur. Allah hantar kita masuk syurga. Kita selamat daripada azab neraka. Orang-orang beriman dan beramal soleh. Banyak Quran sebut. Beriman, beramal soleh, Allah sediakan syurga. Beriman, beramal soleh. Beriman, beramal soleh. Amal ni kat mana? Amal ni dekat Islam. Iman dekat mana? Iman dekat hati. Amal dekat mana? Amal dekat zahir. Iman dekat mana? Iman dekat batin. Itu pun kita tak kerti nak bela. Macam mana kita nak dapat Islam dengan iman? Dan ini yang selama ni kita buat tak boleh. Kita tak ada cari tempat nak belajar. Kita tak pernah nak buka kitab. Akhirnya kita gagal. Tapi benda lain kita tak gagal. Kehidupan kita tak gagal. Kehidupan kita pandai, kita tahu. Tapi benda-benda yang wajib, tak gagal. Okey. Islam, nombor berapa? 2, 4, 6, 8, 9. Islam amat melahirkan syiar. Syiar ni maknanya boleh nampak. Orang semai jemaah, nampak syiar. Orang buka pusat zakat, orang buka pusat kutip zakat, nampak syiar. Pejabat zakat, nampak syiar. Nampak syiar agama. Nampaknya kawasan ni ada orang Islam. Bila kita pergi satu pekan, kita nampak pejabat zakat. Oh, kita kata ni tempat ni ramai orang Islam ni. Kenapa? Ada pusat zakat. Kita pergi Kuala Lumpur, kita nampak tabung haji. Tabung haji ni, duit tabung tu memang pergi haji je. Kita tak boleh kata duit tabung haji ni boleh tak saya bawa pergi melancong melalui tabung haji travel. Boleh lah kalau kita nak keluar sendiri, boleh lah. Tapi purpose dia sebenarnya, tujuan dia adalah untuk pengurusan haji. Tak kira lah haji yang pertama, haji yang kedua, tak kira lah. Jadi dia melahirkan syiar.
Orang pergi haji, nampak dalam TV kan, live. Orang wukuf di Arafah. Nampak orang nangis-nangis angkat tangan. Ha. Nampak orang tawaf, bergimpit tawaf. Kalau hari lepas melontar tu, hari pertama tu, memang ramai betul lah. Tersangat ramai. Tersangat ramai. Macam saya dulu lepas 3 hari kot baru masuk Mekah. 3 ke 4 hari. Baru Ustaz kata jam sangat. Sebab tak boleh nak lepas. Tunggu 3 hari. Bila lepas melontar ni, orang pergi tawaf haji. Lepas tu orang dah mula balik. Orang mula balik. Jadi kita tengok makin lama kita dekat Mekah, saya nampak orang dah mula balik. Orang dah mula turun hotel bawa beg. Dah mula balik ke negara masing-masing. Saya bila pergi haji tu lagi, saya last dekat Madinah lah. 4 hari. 4 hari ke 3 hari. Kat sana saya dah mula nampak dah orang datang. Orang datang untuk umrah. Orang dah mula datang untuk umrah lah. Masa tu belum COVID lagi. Jadi apa yang kita kata? Umrah ke, haji ke, nampak syiar. Tapi amalan iman dari hati. Dengan iman dari hati inilah, dia melahirkan syiar. Rasulullah kata kalau kau lihat orang yang berulang alik ke masjid 5 kali sehari, saksikanlah dia adalah orang yang beriman. Orang-orang alik ke masjid, sekarang tu lagi masjid lah. Orang alik ke masjid, dia suka pergi masjid. Rasulullah kata saksikanlah dia orang beriman. Kenapa? Daripada iman yang ada pada diri dia itulah menggerakkan kaki dia, memperlihatkan dia akan apa? Akan dia pergi masjid. Masjid untuk apa? Untuk solat. Tu solat itu adalah amalan Islam. Rukun Islam ni ada semayang, ada puasa kan. Sebab tu dikuatkan iman ni dengan apa? Banyakkan amalan dalam Islam. Banyakkan semayang sunat, banyakkan puasa sunat. Banyakkan amalan-amalan Islam. Baca Quran banyakkan. Kenapa? Dia hari memberi kesan, dia akan menebalkan imam. Dia akan menebalkan iman. So orang kata iman nipis, macam kulit bawang. Kan pernah kita dengar orang Melayu cakap itu kan. Mudah aja. Mudah aja jatuh. Mudah aja tewas. Nipis dengan iman. Kenapa nipis iman? Tak ada tebal kan? Dengan cara apa? Banyakkan amalan dia, Islam ni. Banyakkan solat sunat. Cubalah. Jangan semain witir 3 rekat je. Patutnya makin hari imam makin bertambah. Sebab apa? Kematian makin dekat. Jangan buat witir 3 je, buatlah 5. Buat 7. Sekali buat 11. 8 rakaat lepas isyak, nanti bangun malam buat 3. Kalau tak larat buat sekali lah. Nak buat sekali pun tak apa, 11. 2, 2, 2, 2, 2. 1. Sebab dengan menambah amalan lahir ni, Islam ni, dia akan menambahkan iman kita. Benda yang paling berharga, benda yang paling mahal, yang perlu kita dapat sebelum kita menuju kematian ni, iman. Sebab tu usahakan untuk mendapat iman. Usahakan untuk menebalkan iman. Usahakan untuk iman yang berat. Bukan iman sikit-sikit. Usahakan jadi orang beriman dengan membanyakkan amal soleh. Amal soleh dia kata tadi lah. Apa dia kata amal soleh ulama kata dalam kitab mereka? Satu amal soleh ni apa? Mesti berasal dari ilmu. Ni mula-mula sekali dia orang cakap. Kalau tak ada ilmu sembahyang pun tak sah. Amal soleh apa? Jadi amal soleh sah pun tidak. Mesti berasal dari ilmu. Sebab tu kita tak ada pilihan. Kalau kita nak selamat dalam kubur, nak selamat di akhirat, kita ada pilihan. Kita kena buat amal soleh. Amal soleh ni mesti datang daripada orang soleh. Baru amal soleh. Macam lori sampah, dia kalau berlanggar, dia keluar sampah. Lori ikan kalau berlanggar, dia terbalik, dia keluar ikan. Orang soleh bila dia beramal, dia keluar amal soleh.
Macam mana? Orang soleh ni tuntut ilmu. Daripada amal yang ada ilmu je lah, baru sah. Tu baru sah. Lepas tu nak Allah terima, tu kalau solat tu ada syarat kabul. Kalau perkara biasa ni ada ikhlas. Nak kena pegang. Ikhlas ni nak kena pegang sungguh. Nak kena amalkan, nak kena faham, nak kena buat. Baru jadi amal soleh. Dalam pada tu dia beriman, dia yakin. Yakin macam mana? Yang kita dah belajar dah. Jazam, maksud apa. Beriman dan beramal soleh. Allah Ta'ala mensediakan syurga yang mengalir air di bawahnya. Al-Quran banyak cakap lah. Jannatin fi ajrin tatiyar anhar khalidina fiha abada, kekal. Cuba kita bayangkan masuk syurga kekal. Tak ada mati, tak ada sakit, tak ada COVID, tak ada apa, tak ada. Peluh bau wangi, tak ada tandas. Allah jadikan badan manusia macam tu pula. Tak ada sakit perut, tak ada batuk, tak ada penat. Tak ada. Berjalan sana, berjalan sini. Dan nikmat ini kekal. Tak ada takut mati, tak ada dah. Kenapa? Nikmat ni kekal. Beruntunglah mereka-mereka yang diberi rezeki untuk masuk syurga. Allahumma rzuqna, Allahumma rzuqna, Allahumma rzuqna. Ya Allah, rezekikan kami. Ya Allah, rezekikan kami. Ya Allah, rezekikan kami. Bayang dekat dunia pun dah indah dah. Bayang dekat dunia pun dah indah. Nikmat yang tak ada ujung. Orang syurga dia tak tanya, sampai bila lah kita ni nak bahagia sini? Dia cakap dengan isteri dia, dia cakap dengan bidadari, dia cakap dengan ahli-ahli syurga yang lain. Tak ada soalan akan keluar. Agaknya sampai bila Tuhan nak bagi kita syurga ni? Tak. Sekali masuk syurga, dia tak keluar dah. Makan sedap, makanlah sedap sampai bila. Allah, ini nikmatnya. Fikir dekat dunia pun dah rasa nikmat dah. Nak ketawa ke, nak gurau ke, nak apa ke, buatlah. Tapi, kenalah susah payah di dunia. Mestilah rasa pedih di dunia. Dalam mujahadah. Mestilah rasa pahit di dunia. Dalam melahirkan taat. Kerana syurga itu manis. Ini apa tu tahu. Mesti lahirkan rasa pahit. Walaupun pahit kena buat juga. Pahit tak make-up keluar rumah. Pahit tak pakai baju dia cantik. Pahit rasa. Pedih rasa hati. Tak apa. Kerana syurga itu manis. Pahit rasa lidah tahan diri dan ngumpat. Pahit rasa nak sembahyang duha ni. Letih rasa nafsu memerontak nak sembahyang duha 8 rakaat. Nafsu kata dah lah. 2 dah cukup. Kau ni macam wali lah dia kata. Dah lah 2 cukup. Kau ni orang awam tau. Kau kena kerja, kau kena makan, kau kena ni. 2 dah lah. Dia je pujuk gitu lah nafsu kita. Dia bodoh-bodoh orang kita. Dia tak kata, buatlah 8. Kau dulu dosa kau banyak tau. Nanti timbang dekat mizan nanti macam mana dosa kau banyak. Ini tak naik-naik. Ini tak turun. Amalan tak turun. Kau buat 2 je. Kau banyak dosa dengan orang. Nafsu tak cakap gitu. Kau buat dosa, banyak dosa dengan orang. Kau banyak ngumpat orang dulu. Orang dulu tak mana-mana pergi. Kau tak lepas minta maaf. Kau tak nanti kat akhirat nanti dia minta balik. Dulu kau ngumpat aku, dia minta pahala kau. Kau nak bagi dengan apa? Kau duha pun 2 rakaat aja. Ada tak nafsu cakap begitu dengan kita? Ada tak syaitan bisik dengan kita? Tak. Dia pun tak kata, kau buatlah 2, 8 rakaat ke, 4 ke, tingkatlah sikit. Agaknya duha ni terakhir bagi kau. Entah besok kau mati ke apa. Entah malam ni kau mesti tidur, kau tak bangun dah. Kau bangun je kau dah dekat kubur. Buatlah banyak sikit. Kau pun bukan ada kerja. Betul tak? Kau ada pencen. Pun buat 2 je gitu. Maknanya kita tidak ada apa? Tidak ada peningkatan dalam beramal.
Bila tak ada peningkatan dalam beramal, kita tak ada usaha sebagai salah satu cara untuk menambah iman. Lepas tu kita tahu beza ni. Begini, 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 begini. Kalau kita tak erti, tak faham kita ingat apa iman Islam sama. Dia macam pasangan lah iman dan Islam. Memang pasangan. Tapi dia ada peranan masing-masing. Lepas tu nak kena belajar Tak belajar, kekal lah jahil kat situ. Amalan Islam ada sunat. Contoh yang mudah, zikir. Sedekah adanya sunat. Sedekah dan hadiah. Ada sedekah yang wajib, namanya zakat. Ada haji yang wajib. Ada umrah yang wajib. Ada umrah yang sunat. Ada haji yang sunat. Amalan Islam lah. Ada sembahyang. Sembahyang ni waktunya wajib. Ada sembahyang. Namanya sembahyang sunat. Tapi amalan Islam ni, dia yakin pada hati ni wajib. Bicara sunat. Yakin percaya pada Allah ni wajib. Yakin Allah ini wujud dia sedia. Bukan diciptakan. Bukan baru. Wajib. Dia berpegang pada yakin yang jazam. Yakin wujudnya para malaikat ni. Yakin. Yakin Allah ciptakan malaikat ni. Yakin. Dalam pada tu dia detail lagi. Yakin Allah jadikan malaikat ni 10 orang yang diberi nama sekian-sekian dengan tugas-tugas dia. Yakin. Itu dia dikatakan satu secara ijmal, satu secara apa? Tafsil. Tafsil. Itu faham pula. Faham pula ijmal dengan tafsil. Tafsil ni menghuraikan ijmal lah. Menguraikan ijmal. Yakin secara keseluruhan Allah jadikan Nabi Rasul ni. Dan mereka ni adalah hamba Allah. Yakin. Ijmal apa? Tahu pula nama-nama dia yang 25 ni bagi Rasul. Tahu pula bilangan dia 313. Tahu pula Nabi ni 124,000. Dan macam mana nak kenal pada Rasul ini, mengenal dia pada sifat dia. 4 sifat wajib, 4 sifat harus, 4 sifat mustahil, 1 sifat harus. Itulah kaedah yang ulama bagi. Sidik, tabligh, amanah. Sidik lawan dia bohong, amanah lawan dia khianat. Tabligh lawan dia menyorokkan. Tanah lawan dia bodoh. Jadi ada 4 benda wajib, sifat bagi Rasul, 4 benda mustahil, dan harus itu 1. Harus bagi Rasul, cuba sambung. Sifat harus bagi Rasul apa ni? Satu perkara tu. Sifat seperti manusia biasa tanpa menjatuhkan martabatnya sebagai rasul. Okey. Alhamdulillah. Itu jawapan dia. Bukan bersifat seperti manusia. Bukan. Tambah lagi. Bersifat seperti manusia, mana tidur, makan, yang tidak menjatuhkan martabatnya sebagai seorang rasul. Sifat manusia juga. Tapi dia tak buat benda yang menjatuh martabat seorang rasul. Makan pelahap-pelahap macam kita lah. Jangan tengok orang lain lah. Macam kita lah. Tidur kuat membuta. Itu kita. Rasulullah tidur juga. Tapi dia tidur sekadarnya, yang mana dia tidak buat satu perkara yang harus bagi manusia yang menyebabkan jatuh dia martabat dia sebagai seorang rasul. Amalan sunat ada pada Islam. Amalan Islam memerlukan yakin yang jazam. Sekejap. Saya betulkan sekejap. Ni iman untuk ni. Okey.
Okey, saya betulkan ni. Ada satu silap ni. Pada minutan ni. Amalan Islam masih diancam neraka. Ini nombor 11. Amalan Islam masih diancam neraka. Contoh apa? Solat yang tiada khusyuk. Diancam neraka. Zakatnya riak. Diancam neraka. Haji yang tidak ikhlas. Diancam neraka. Sebab tu nak kena faham ni. Apa dia syarat sah solat? Perkara yang mengesahkan. Apa syarat kabul solat? Kalau kita dalam solat lah. Kalau solat tapi tak khusyuk, diancam neraka. Neraka real tu yang Al-Quran kata tu. Jaga-jaga. Dulu guru cakap apa Ada 2 syarat. Neraka real ni nak masuk 2 syarat. 2 syarat je. Satu orang itu solat. Satu orang itu solat. Satu lagi orang itu lalai. Lalai dalam solat. Lalai dalam solat. Kalau tak solat, dia tak masuk neraka real. Dia masuk neraka jahanam. Jadi, jangan sampai nanti na'udzubillah min zalik. Moga Allah pelihara dan lindung kita. Jangan sampai nanti masuk neraka. Tengok kenal, ni orang surau aku. Kau surau sana kan? Orang surau masuk. Kenapa orang surau masuk? Sembahyangnya tidak khusyuk. Tak kira lah orang surau ke orang tak kenal kat surau ke. Sembahyangnya tidak khusyuk. Kenapa? Sembahyang tak khusyuk. Okey. Apa 6 caranya Imam Ghazali kata? Jawab dalam teks. Cuba tulis kat teks. Panduan Imam Ghazali bagi supaya kita khusyuk sembahyang. Ada 6. Apa dia? Di otak dan di hati. 6 perkara dia apa? Hadarul qalbi. Hadarul qalbi. 1. Hudurul qalbi. Menghadirkan diri dalam solat. Menghadirkan hati dalam solat. 1. Hadir pada hati. 2 apa? At-ta'zim. Apa? At-ta'zim. Merasakan Allah itu agung. Sekagum, takut kepadanya. Melahirkan Allah itu agung lagi. Nombor 3. Al-Haibah. Rasa takut. Rasa gerun dengan Allah. Nombor 3. Nombor 4. Al-haya. Al-haya. Merasa malu dengan kekurangan-kekurangan dalam solat. Nombor 5. Ar-Raja. Mengharapkan Allah terima selain kita. Nombor 6. At-Tafahum. Faham pada bacaan dan perbuatan solat. Kalau ini pun kita tak tahu Dia kata tak, kenapa sebenarnya dia tak khusyuk? Kaedah khusyuk pun tak tahu. Jangan tak khusyuk. Hudurul qalbi, at-ta'azim, al-haibah, al-haya, ar-raja, at-tafahum. Ni saya dah ajar ni, 6 ni. Ini pun tak kerti. Kamu macam, kenapa saya buat kek tak jadi? Apa resepi kek? Entah apa dah resepi kek. Resepi kek pun tak tahu mana nak buat kek. Betul tak? Resepi kek pun tak tahu, macam mana nak buat kek? Kaedah yang ulama' dah beri daripada kajian ni pada Quran dan hadis. Ulama' dah beri parti. Ulama' dah beri formula. Dan mereka telah melalui cara ni. Dan mereka telah berjaya. Anak-anak murid mereka telah berjaya. 6 kunci khusyuk tadi tu. Hudurul qalbi, at-ta'azim, at-tafahum, ar-raja, al-haya. 6 perkara. Al-haibah. 6 perkara ni. Kita tak faham satu. Bahan-bahan dia pun tak erti. Nak buat kek, bahan-bahan dia apa? Entah apa bahan siri kot. Bawang kot. Daun kunyit kot. Dan macam je bahan tu. Keluar-keluar tak jadi. Kenapa tak jadi? Bahan salah.
Ha. Lepas tu dalam bab lain ada cerita juga. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi solatihim khashi'un. Berjayalah orang-orang mukmin, orang-orang beriman yang mana mereka khusyuk pada sembahyang mereka. Allah kata dalam Quran, yang khusyuk sembahyang ni orang mukmin. Orang mukmin ni orang apa? Tak sama ke orang mukmin dengan orang Islam? Sama ke? Ingat tak? Sama. Ingat ni. Kalau orang Islam tak Yes. beriman, Ustaz. Ni slide ingat ni, ini satu slide dulu ni. Orang yang melaksanakan undang-undang Islam ni, orang yang semayang, orang yang mengucap, orang yang buat haji, orang yang ini, dia dipanggil Muslim. Bawah ni. Orang yang beriman pada Allah, beriman pada malaikat, beriman pada Rasul yang 6 perkara ni, beriman dengan beriman yang sebenarnya, dia dipanggil mukmin. Ini hasil dia mukmin. Ini hasil dia Muslim. Dan ulama kata orang Islam, orang Muslim tak semestinya mukmin. Tapi kalau dia mukmin, dia mestinya Muslim. Jadi qad aflahal mu'minun tu beruntunglah, berjayalah orang-orang mukmin. Ni orang mukmin ni. Yang mana dengan menjadi orang mukmin ni, allazina hum fi solatihim khashi'un. Ialah mereka yang khusyuk dalam solat. Jadi antara kaedah nak khusyuk solat ni, jadi orang mukmin. Jadi orang yang punya keyakinan yang kuat pada Allah, pada malaikat, pada hari kiamat, beriman qada dan qadar, pada Rasul, semualah yang 6 tu. Barulah dia diiktiraf sebagai orang mukmin. Dan berjayanya dia. Kenapa? Allah akan beri dia khusyuk solat. Okey. Faham ke pening? Faham, Ustaz. Alhamdulillah faham Ustaz. InsyaAllah. Ha. Ni penting tau. Perasan tak kita selama tak belajar benda ni? Selama ni kita tak tahu benda ni. Nampaklah kan kita tak ada ilmu asas pada agama. Banyak Kita yang boleh tak tahu. sebut lah. Kita boleh sebut Islam. Kita boleh sebut iman. Islam dengan iman ni apa? Dia menjadi apa pada agama? Rukun agama. Rukun. Tonggak. Islam ada rukun. Iman ada rukun. Agama ada rukun. Rukun agama ada berapa? 3. 3. Islam, iman dan ihsan. Islam, iman dan ihsan. Islam, iman dan ihsan. Ni catatan ni lah. Catatan ni. Haji Yus nak tanya apa, Haji Yus? Saya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya sekadar nak berkongsi Ustaz dengan apa yang Ustaz pernah cerita di surah Al-Jabar dululah. Berkaitan dengan solat ni. Kadang-kadang lepas solat ni kita dah solat tu tak khusyuk, satu. Kedua, lepas pada solat tu kita istighfar, kita sebut je. Kita tak ada rasa. Kita minta ampun dengan Tuhan sebab tadi kita melayang, semayang, sebagainya. Ya. Yang ketiganya, ketika doa tu pun kita pun sambil lewa je. Kita tak rasa bahawa kita beruntung ampun-ampun kepada Allah. Jadi minta ulang komen sikit Ustaz. Terima kasih. Dulu saya cerita dekat surah Al-Jabar dulu kuliah subuh kan. Saya cerita cerita macam Haji Yus cakap tu lah. Bagaimana di zaman Sayyidina Ali, ada orang lepas mayang, dia baca Rasulullah, dia baca gitulah. Maka Sayyidina Ali tegur dia. Kenapa kau baca macam ni cepat-cepat? Kau tak mayati lah maksudnya. Tahukah kau, bila lepas mayang ni, zikir yang pertama yang diajar oleh para ulama adalah istighfar.
Itu istighfar tu khusus pada diri engkau kerana mungkin dalam solat tadi engkau ada kelalaian. Supaya Allah jangan cop kita pada orang lalai dalam solat. Bila Allah cop kita na'udzubillah, orang yang lalai dalam solat, maka balasan dia apa? Neraka Whale. Neraka. Itu neraka velo. Itu neraka velo. Jadi cepat-cepat minta ampun sebab lalai dalam solat dia berdosa. Bila dosa, kena segera bertaubat. Dan antara kaedah taubat itu kita mengucap Astaghfirullahalazim. Itu ulama kata baca 3 kali. Paling kurang baca 3 kali. Rasa betul-betul. Astaghfirullahalazim. Tadi aku ingat orang kahwin. Astaghfirullahalazim. Tadi aku ingat majlis kahwin. Astaghfirullahalazim. Tadi aku ingat apa dalam solat ni. Banyak aku lalai. Istighfar cepat-cepat. Imam Sayyidina Ali kata, kalau engkau keadaan istighfar kau macam ni, engkau dalam bahaya. Ulama kata kenapa dalam bahaya? Neraka Whale dah sedia nanti dia. Ramai orang solat, dia tak sedar, dia ambil tiket neraka Whale, masuk dalam jubah, masuk dalam telekong, nanti Zuhur nanti masuk lagi dalam telekong. Tiket neraka Whale masuk apa? Dia akan guna tiket ni, na'udzubillah, untuk dia masuk neraka Whale. Masuk dalam tongkok, masuk dalam kopiah, nanti ambil lagi Zuhur sekarang, asal lagi ambil lagi, kenapa? Dia memegang lalai. Semayang tak boleh ingat Allah, istighfar tak boleh ingat Allah. Lepas tu doa pun lebih kurang, doa pun saya tengok luar. Mesti tu je doa dia. Dia tak tahu bimbang masa semayang tadi, Allah dah hantar nama dia kat neraka Whale. Kenapa? Dia lalai. Dan dia tak ada rasa takut dengan mohon ampun pada Allah. Dia tak ada rasa takut bila doa. Dia tak ada rasa sungguh-sungguh bila imam kata Allahumma ajirna minan nar. Allah dia baca sampai lalu je. Sampai lewa je. Kadang-kadang tak baca langsung. Tahu tak? Mungkin lepas Zuhur tu dia boleh mati. Dalam keadaan dia rasa okey lah. Aku dah pergi surau. Okey lah. Betul lah okey lah. Orang ni tak pergi surau. Aku dah pergi surau. Dia rasa gitu pada okey lah pada dia. Dia tak tahu mungkin asalkan dia mati. Dalam keadaan tauhid pun tak faham. Betul lah ya. Bila ditanya iman Islam apa? Sama lah. Tak faham. Rukun agama pun tak faham. Bukan kata nak amal. Rukun agama pun tak faham. Benda yang menyelamatkan dia. Tak faham lagi. Dia rasa okey Maghrib adalah kuliah tauhid dekat surau. Datang lambat-lambat. Datang duduk belakang-belakang. Datang tak menyalin. Datang tak mendengar. Datang haji semata-mata nak tunggu isyak. Malah nak balik. Itulah rupa dia belajar. Memang dia tak dapat. Itulah. Dan dia tak rasa apa-apa. Tiba-tiba, lepas isyak dia meninggal. Iman dia sah tak sah, dia tak tahu. Qadha dan qadar pun tak tahu beza. Ini bahaya tau. Sebenarnya bahaya. Semayang jemaah 30 tahun. Masuk muafiq pun tak kerti. Jangan cakap benda lain. Jangan cakap benda sunat lah. Yang semalam kita belajar tu kan. Rakaat ini kalau naik, sunat. Tak binti qolat. Kalau rakaat sini kita tambah rakaat, tak sunat. Tak binti qolat. Itu lagi dah tak kerti. Imam salah. Sebut subhanallah. Bagaimana kaedah nak sebut subhanallah supaya tak batal solat? Mesti ada kasat zikir. Dan kasat i'lam. I'lam apa? Kata kasat talqin. Talqin apa? Talqin ada kat mana? Memberitahu, mengingatkan. I'lam, mengingatkan. Memberitahu, fa'lam. I'lam. Afdal zikri fa'lam. Afdal zikri fa'lam. Ketahuilah. Fa'lam. Ni i'lam. Memberitahu. Maksudnya kalau sebut subhanallah ni, kena kasar zikir dan kasar memberitahu. Okey, baru lulus. Kalau tak kasar zikir, hanya kasar memberitahu, batal semayang. Sebab orang semayang tak boleh bercakap dengan orang luar. Kenapa? Kasar ni tadi bukan zikir.
Orang zikir tak patah semayang. Kasar dia tadi, i'lam. Tu lah kena faham tu. Fathun, i'lam, talqin, tasfiq. Tu lah kena faham dalam sebuah jemaah. Kita pun tak banyak lagi tak belajar. Tak reti, betul tak? Jaga-jaga kan. Sekarang ni orang mati Hari ni masuk ward COVID, boleh face selfie lagi. Orang akan carikan kawan, saya masuk ward. Hari Rabu dah meninggal. Hari Senin boleh selfie lagi tau. Tu saya kata Allah Ta'ala dengan kasih sayang dia, dia bagi kita peringatan sampai tahap tu. Ini belum peringatan-peringatan yang lagi dahsyat lah. Yang mati tengah bawa kereta, yang semasa cerita 2 hari lepas kan. Yang mati tengah berbual. Dulu ada kawan kita cerita, lepas isyak makan roti canai 6 orang dekat depan surau. Sambil makan roti canai, sambil bincang lah nak bawa Nabi. Abang ni makan roti canai, nak pegang air, rebah. Baru nak minum, rebah, meninggal. Mati tengah makan. Bukan kata mati tengah makan tak baik, tu aja kat situ. Apa yang kita kena ambil pengajaran, mati ni dia datang tiba-tiba. Dia macam datang macam ambush, tak? Dia datang, pak, dia pergi. Kalau kita tak bersedia, ni yang berat ni. Semayang berterabur lagi. Ilmu nak khusyuk pun tak reti. Bukan kata nak khusyuk, ilmu pun tak ada. Kamal? Kamal angkat tangan Tanya apa, Mal? Assalamualaikum Ustaz. Ha. Ustaz, ketika solat ni tak dinafikan kita kelalaian tu memang senantiasa datang pada kita Ustaz. Yalah. Dan Oh. saya ketika rasa pada diri saya lah. Bila keadaan kita lalai tu dengan tanpa suruh solat, dalam masa yang solat kita minta maaf dengan Allah. Ya Allah, ampunkanlah, maafkanlah aku dalam kelalaian menghadap-Mu ya Allah. Ampunkan aku ya Allah. Dan hati bukan bercakap dengan Boleh. Takut. Sebab takut. Dia solat ni, dia zikir, dia baca Al-Quran, dia tak membatalkan. Sebab tu, bila hati tu, sebab tu yang pertama, Imam Ghazali bagi kita panduan. Imam Ghazali bagi kita panduan. Apa dia? Yang pertama, kita kena bawa diri kita kena beritahu hati kita, dan kita tengah semayang. Hudurul qalbi. Hadir pada hati. Sebab yang lain ni hati tau. Yang lain ni bukan tangan. Yang lain ni hati. Cakap diri kita, kau tengah semayang. Dia nak pergi mana-mana, kau tengah semayang. Dia nak pergi ke market, kau tengah semayang. Ini jasad depan Allah, hati dah bekerja. Kau tengah semayang nanti. Kerja tu Allah akan mudahkan. Kau ingat diri dulu. Ini adalah kau menghadap dengan Allah yang memberi kau segala-galanya. Nyawa, kerja, gaji, makan, minum, sihat, sakit, iman, hidayah, taufik, semuanya. Apa lagi yang kau perlukan? Kerana dia dah memberi semuanya. Fokus sekejap dekat dia. 5 minit je semayang ni. Perasaan tubuh ni, maghrib ni 5 minit je. Fokus betul-betul. Kenapa? Dia adalah segala-galanya. Jangan lari. Lari apa? Lari hati. Hati lari dibawa nafsu. Kenapa? Iman tak kuat. Kenapa iman tak kuat? Amal zahir tak kuat. Kenapa amal zahir tak kuat? Iman tak kuat. Dia baik besar. Sebab tu nak kena jaga-jaga ramai orang masuk neraka sebab solat lah. Kalau cerita lagi cerita Muhimah tu, berambil orang masuk neraka sebab apa? Okey, Mak. Okey, nak tanya apa ni? Apa angkat tangan lagi ni?
Mas Nita, ada nak tanya ke? Okey, ya Ustaz. Assalamualaikum. Salam. Saya nak tanya, kalau macam kita nak hadirkan khusyuk tu dalam solat kita, kita pejam mata. Macam mana solat macam tu Ustaz? Pejam mata ni ada ulama kata makruh. Kalau kami belajar dengan tuan guru Haji Ridauddin, dia kata makruh, dia kata apa? Takut tak ternampak bahaya. Jadi guru dia kata macam kat kampung kadang ular jatuh daripada siling depan mata kita. Kita pejam mata, kita tak nampak. Lepas tu ada ulama mengatakan makruh. Ada ulama kata tidak makruh kalau dia menghadirkan khusyuk. Tapi yang terbaik dia, Imam Syafi'i kata, yang terbaik bagi solat itu ialah kau memandang ke tempat sujud, kerana memandang ke tempat sujud itu membantu melahirkan khusyuk. Imam Syafi'i sebut begitu. Memandang ke tempat sujud itu melahirkan khusyuk. Dia cakap. Dia expert. Dia orang expert. Kalau orang kata doktor ni, doktor pakar segala pakar. Dia expert. Ada orang putih daripada University Kent, baca kisah dia ni, baca kitab-kitab ni, dia pergi Mesir, dia sujud dekat makam Imam Syafi'i. Kagum dia dengan Imam Syafi'i ni. Lepas tu Imam Syafi'i ni dia keluarkan formula je, ikut je. Ikut. Dia kata, sunat kau lapas, bantu hati niat. Ikut je. Sunat lapas, usalli pada suwi, sunat lapas. Bantu hati kau niat. Ikut je. Ikut je ulama berkataan. Ikut je kalang guru-guru ni. Engkau solat, engkau tengok tempat sujud. Kenapa? Dengan merendahkan pandanganmu melihat sujud, dia akan melahirkan satu perkataan yang menjadi khusyuk. Terima kasih Ustaz. Lepas tu kena rendahkan pandangan. Jangan pandang depan. Nanti pandang depan nanti nampak macam-macam. Lepas tu depan kita ni kalau boleh jangan ada benda macam-macam lah. Dia yang terbaik ni semuanya ni ada dinding. Dinding. Jadi tak ada benda macam-macam. Pada depan TV, kan anak pula buka TV. Lagi lah. Pada zahirnya usaha kita pun tak ada untuk khusyuk. Lepas tu makruh pakai baju ketat. Ketat ni menyebabkan tak selesa. Tak selesa, kira kita ke sana. Atau baju longgar. Semayangkan nak ke tarik longgar, dia mengubur. Tarik, dia mengganggu kita khusyuk. Lepas tu makruh. Tu makruh semayang tu dari segi pakaian pun ada makruh. Orang lelaki semayang. Tak pakai baju, pakai kain je. Pusat lutut tutup, makruh. Orang lelaki semayang, tak ada benda-benda apa-apa atas kepala dia. Semayang tak pakai kopiah, makruh. Ni banyak orang lelaki buat. Terutama, semayang zuhur, semayang asar, tak berjabat. Tengok orang zuhur asar tak berjabat. Kalau dia jadi imam, kita tengok. Kalau 20 orang semayang, seorang pakai kopiah. Seorang pakai kopiah. Yang lain ni, makruh. Jangan buat benda makruh. Sedapat mungkin, elak lah. Makruh ni Allah tak suka. Macam mana kita nak khusyuk, kita hadap dia pada keadaan dia tak suka dengan penampilan kita. Macam mana dia nak beri khusyuk? Dia tak suka dengan penampilan kita. Kita ada kopiah. Dia pakailah kopiah. Sebab apa? Tak pakai tutup, tak ada kain tutup kepala, makruh. Tak ada kain atas bahu, maknanya tak pakai baju, makruh. Jaga-jaga dengan benda makruh. Jadi, mata ni sebenarnya dicadangkan kita oleh para ulama melihat ke tempat sujud. Okey, Zawiya tanya. Kalau Ustaz, saya nak tanya tentang Ustaz kata tadi, bila kita nak solat, dia datang macam-macam, kiralah mengata-kata, bagaimana cara kita nak kata yang syarat solat ni? Ada fikir? Jadi sebelum solat tu kena rasa dalam hati dia, aku nak solat. Sebelum solat. Masa solat tu yang dia datang lah macam tu Ustaz. Macam yang macam dia datang tu sebab kita selalu fikir. Lepas tu solat ni nak khusyuk, kena latih ingat Allah luar solat. Bila masuk solat dah lagi mudah. Kalau luar tak latih ingat Allah,
Makan tak latih, kata dalam hati kita Allah beri. Tidur tak latih, Allah yang tidurkan aku. Bangun tak latih, Allah yang bangunkan aku. Tak latih perkataan tu dalam diri kita, memanglah dalam solat kita tak boleh buat. Warm up dia pada mula azan lagi. Bila azan, jawab azan. Lepas tu sembahyang sunat. Bila azan tu jawab. Bila wuduk tu baca doa. Kan saya dah ajar kan. Komo-komo doa apa. Masuk dalam air hidung doa apa. Masuk tangan kanan doa apa. Tangan kiri doa apa. Itu kita dah warm up. Itu kita dah warm up. Jadi bila sembahyang kita dah mula. Macam orang warm up berlari yang kuat. Luar kehidupan kita praktis. Tengok awan, ingat Allah. Ya Allah, Engkau ciptakan awan ini. Bertiang, tapi kami tak nampak. Tengok burung, Allah tak kata dalam Quran. Siapa yang mengapungkan burung ni? Kami yang mengapungkan burung ni. Tengok burung, ingat Allah. Dia yang terbang ni, bukan sebab sayap dia mengapungkan. Allah yang apungkan dia. Dia cuba usaha buat sini je. Latih kat luar. Latih kat luar ingat dia. Latih kat luar ingat dia. Tengok baby baru lahir, Allah yang hidupkan dia. Tengok orang mati COVID, Allah yang matikan dia. Asal-asbab ni satu hal. InsyaAllah Ustaz. Luar Terima nak kasih, latih. Ustaz. Luar kena latih pada tauhid yang kuat. Nanti insyaAllah dalam hati benda lain payah nak masuk. Kalau berserabut benda lain kat luar Ibnu Athaillah dah kata kan. Macam mana kaki kau ni nak berjalan menuju Allah. Termasuk jalan menuju Allah ni khusyuk dalam solat, jadi orang beriman, jadi orang beramal. Bagaimana kaki kau nak berjalan menuju Allah? Kalau hatimu dia belenggu oleh nafsu. Dan akalmu dia belenggu oleh dunia. Nak ni, nak gitu, nak perkara ni, nak gitu, nak gini. Dunia ni berserabut hati dia. Dan kepala otak dia. Hati dia belenggu oleh nafsu. Dengan sifat pemarah, dengan sifat tak baik, dengki, hasad, ini, gitu, semua ada hati dia. Tak mungkin engkau boleh berjalan menuju Allah. Itu semua faktor waktu khusyuk tu. Kalau kita tak reti, kita tak jumpa jawapan. Kenapa aku semayang ni asyik, asyik lalai, dia mesti datang. Sebab kita tak faham. Lepas tu habis ada ilmu yang menyuluh. Okey. Last kali. Lawan Islam ialah kafir, lawan iman ialah kufur murtad. Sebab tu wajib nama dia wajib usuli. Nanti kita belajar nanti. Wajib usuli ni wajib asas. Mesti orang itu memeluk Islam, ada dua. Dan mesti dia menjaga Islam dia. Jangan sampai dia jatuh kepada lubang kufur. Banyak lubang kufur ni. Itu nama dia ridah. Itu nama dia murtad. Dia jaga. Lepas tu tauhid ni nak belajar bab ridah. Nanti saya akan ajar lah. InsyaAllah. Kalau malam nanti kita akan ajar. Kat sini pun nanti akan ada. Dalam kitab ni tak cerita detail. Tapi saya akan ambil di kitab lain, saya akan bagi dia punya nota. Ada orang ridah, ada orang murtad sebab perkataan. Ada orang murtad sebab perbuatan. Ada orang murtad sebab etikat dalam hati, sisi dalam hati. Ni nak kena belajar ni, ulama kata apa dia. Supaya jangan murtad. Semayang ada pembatal, puasa ada pembatal, wuduk ada pembatal, Islam, iman juga ada pembatal. Yang paling utama kena belajar. Jangan tak tahu tau. Nampak ramai orang buat ni dalam TV. Jangan tak tahu. Jangan tak tahu. Kalau semua orang buat lawak ni. Dia silap buat ni, dia cakap kadang-kadang. Jangan tak tahu. Orang tak beramal ibadat ni, tak ada amal syariat. Orang tanya kenapa kau tak buat macam ni? Dia jawab macam-macam. Jangan tak tahu.
Ada yang memperlawakkan muka nakir. Jangan tak tahu. Kita nampak ini boleh jadi murtad ni. Sebab apa? Kita belajar kitab. Orang tu mungkin tak belajar. Dia tak sedar dia murtad atau sedar. Murtad ni akibat dia apa? Akibat dia amalan riset kosong. Kalau dia mati tak bertobat, na'udzubillah, dia kekal dalam neraka. Itu kita tak belajar. Kena hati-hati. Okey. Ni kawan nak kerja ni. Sekolah. Nanti, next. War. Ya, Ustaz. Are you still there? Next Ada, ni. Ustaz. Okey, Ustaz. Ni. Lepas ni, kita masuk kitab balik. InsyaAllah. Yang ni. Kanda memiliki kanda sah. Syarat dikatakan memiliki, syarat dikatakan sah. Ini dalam kitab Aqidatul Najin pun ada, dalam kitab Usul Tahqiq pun ada benda ni. Saya cuma keluarkan dalam bentuk penerangan, dalam bentuk poin yang mudah kita faham. Susah ke belajar tauhid ni? Saya tanyalah. Susah sikit lah Ustaz sebab tapi slow-slow lah boleh pick up. InsyaAllah. Boleh kan? Doakanlah Boleh. Ustaz. Tak adalah susah sangat. Untuk mendapat ilmu tu memang yang susah lah Ustaz. Tapi kena cabaran itu cabaran dia. Kena tumpu perhatian. InsyaAllah, Nak insyaAllah. faham iman dengan Islam ni nak kena baca balik nota, dengar balik rakaman, dengan balik lama dapat lah. Taklah sesusah yang kita jangka. Ulang, fokus balik. Ulang, dengar balik. Ulang, dengar balik. Tengok balik nota. Apa tu tinggal catit. Apa yang saya cakap tak dengar ni, catit. Nanti fahamlah iman macam ni, Islam macam ni, ihsan macam ni, memahami rukun agama. Cara kesimpulan ni gitulah. Boleh. Ulama' dah susun untuk kita ni, ulama' dulu, mereka susun dalam cara yang paling mudah untuk kita faham. Dan ulama' Nusantara ni, dia mengeluarkan perkataan Arab ni daripada guru-guru ni, Imam Syafi'i ke apa, mereka terjemahkan dalam perkataan yang boleh mudah kita faham. Tapi dengan syarat kita belajar. Kalau kita baca macam ni kan, tak faham. Sah itikad, benar qasad, ni apa ni? Sempurna janji, tak lampau sekatan, apa benda ni? Tak boleh faham. Jadi bila kita belajar, kita diberi faham. Kita dapat benda tu lah. Dengan dapat benda tu lah, kita jadi orang yang tauhid dia betul. Selamat kita insyaAllah nanti dalam kubur. Tu saya kata, please spend your time. Korbanlah sikit waktu rehat kita. Okey. War, besok ni war. Kan besok minggu depan. Bukan, okey. Ni apa Ustaz? Pukul 11.30 Ustaz dengan Pekeso Ustaz. Rukun solat Ustaz ingat Ustaz. 11.45 dengan Pekeso. Microsoft Team. Saya memang ngajar dia tiap bulan, kami keempat. Tapi agaknya dia tengok lama dah tak boleh ngajar. Dia kata, Ustaz buat online lah. Buat online lah. Microsoft Team. Microsoft Team. Hari ni. 11.45. Lebih kurang 11.45 sampai pukul 1. Ustaz, Kitab Idaman Penuntut. Ya. saya nak tanya tadi yang pasal solat tadi, kusyuk tadi tu. Kalau macam kita solat tapi kita macam ada perasaan sedih lah and then kita ingat Allah masa dalam solat tu. Bolehkah kalau kita menangis dalam solat? Menangis kalau keluar bunyi, batal. Oh. Kalau terisak. Teresak keluar 2 huruf, batal. Keluar apa? 2 huruf. Okey. 2 huruf. Hu. Hawaw. Hu. Kalau macam tu? Kalau ada ha alif. Dia keluar 2 huruf. Kalau mengalir mata dia tak apa Ustaz kan? Masa tak apa. Air mata tak apa ya. Okey. Terima kasih Ustaz. Suara. Sebab tu suara yang batalkan solat ni suara. Kan? Suara kita lah. Kalau satu huruf memberi faham, dia kata qaf. Qaf ni ada makna jaga. Beri faham. Batal. Atau 2 huruf yang tidak memberi faham. Hi, tak boleh faham. Apa makna hi? Tak ada makna. Tak ada Tapi keluar huruf. hidung. Keluar hidung. Hidung tak apa. Keluar hidung tak apa. Okay, thank you. Bawa tu ada. Walaupun secara spontan, Ustaz.
Walaupun Dia yang suara tak tu keluar batal, keras pun tak kan. boleh tahan, tergagah. Itu tak batal. Tergagah. Tergagah. Ustaz, Tergagah apa? Ustaz. Ha. Kami budak baru belajar. Banyak salah. Tolong tunjukkan Ustaz. Saya pun baru belajar juga. Tak apa. Ha. Okey. Ustaz, InsyaAllah. Ustaz tu batuk Ustaz. Batuk tergagah tak batal. Tergagah. Tergagah apa? Tergagah Ustaz. Tak sengaja. Terpaksa. Tak sengaja. Tak tahan. Terpaksa. Sebab tu murtad ni kan ada 3. Tak jadi murtad, orang yang cakap benda murtad. Tak jadi murtad, orang yang buat benda murtad. Tak jadi murtad, orang yang bertikat benda murtad. Apa dia? 1, dia kanak-kanak. 2, dia gila. 3, dia tergagah. Terpaksa. Orang tak kesal kat leher dia. Orang tak kesal kepada dia. Cakap benda murtad. Dia cakap tak murtad. Apa? Tergagah. Ustaz, kalau terbersit. Ter. Tak kontrol. Hasyum. Tak kontrol. Tergagah. Muak tergagah. Oh, tak apa kan? Tak tersengaja. Ambil perkataan tu tergagah tu. Saya kata selagi benda tu kita tak boleh kontrol dia bila jadi. Tergagah lah. Tak keluar suara. Tapi Walaupun kalau muak keluar tergagah. bunyi, batal Ustaz kan? Tergagah. Kalau muak sampai keluar bunyi. Kadang-kadang Tergagah. orang bunyi Memang dia aham. tergagah tu maknanya terkeluar. Dia tak faham Tergagah tergagah ni. tu. Ustaz. Tergagah tu tak tergagah ni apa? Dia dah cuba. Dia keluar. Tak boleh kontrol Ustaz. Tak sengaja ke Ustaz? Betul kan? Tak sengaja. Tak sengaja lah. Okey, faham. Jenuh fikir. Tergagah. Thank you. Kita digagahkan untuk buat. Bukan kita buat. Itu nama tergagah. Sebab tu nanti tak digunakan perkataan tergagah. Digagahkan untuk memenuhi Ustaz. Okey, dah. Ni orang nak kerja ni. Nanti kita sambung tengah hari ni. Siapa nak dengar rukun solat? Nak dengar rukun solat, bagi nama penuntut, kita dengar nanti 11.45, 11.40 saya bagi link. Microsoft Team. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamu ala syafi'i anbiya Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Apa maaf semua. Wabillahi alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun maaf Ustaz. Antara kekurangan dan kesalahan silap Tuhan. Terima kasih. Jazakallah Ustaz.